Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama cikgu hari ini dalam mata pelajaran RBT tingkatan 2. Cikgu akan masuk kepada 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Hari ini cikgu cuma akan sentuh mengenai 2.4.1 iaitu menyatakan maksud mikropengawal ataupun microcontroller dan juga micropemproses iaitu microprocessor. Tapi sebelum itu, murid kena tahu apa itu reka bentuk elektronik. Reka bentuk elektronik adalah satu susunan dan penyambungan komponen elektronik dalam satu litar bagi mencapai satu tujuan iaitu memenuhi kehendak pelanggan. Murid-murid, cikgu ulang ya. Apa itu reka bentuk elektronik? Reka bentuk elektronik adalah satu susunan dan penyambungan komponen elektronik dalam satu litar bagi mencapai satu tujuan iaitu memenuhi kehendak pelanggan. Reka bentuk elektronik kita pecahkan kepada dua seperti cikgu sebutkan tadi iaitu mikropengawal ataupun microcontroller dan juga micropemproses iaitu microprocessor. Kita lihat dulu apa itu mikropengawal. Mikropengawal ataupun microcontroller ialah peranti kawalan dalam satu chip. Boleh ingat ya, ia adalah peranti kawalan dalam satu chip. Iaitu ia mengandungi yang pertama unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Yang kedua, RAM ataupun Random Access Memory. Yang ketiga, ROM, Read Only Memory. Dan yang keempat, terdiri daripada port input dan output. Murid boleh rujuk juga dalam buku teks, muka surat 82. Ini contoh mikropengawal. Mikropengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Mikropengawal menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuatkan di dalamnya. Cikgu tunjukkan ya gambar. Ini adalah contoh di mana penggunaan mikropengawal. Kita teruskan lagi dengan mikropengawal. Masih lagi mikropengawal. Okey. Mikropengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektrik. Cikgu dah sebutkan tadi, cikgu ulang semula. Mikropengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektrik untuk menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuatkan di dalamnya. Okey. Mikropengawal dikategorikan sebagai sebuah komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat dan seterusnya menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Banyak diaplikasikan dalam sistem ataupun peralatan yang kita gunakan seharian. Contohnya, pintu pagar automatik, alat kawalan jauh, mesin basuh automatik ataupun aplikasi robot. Ini adalah contoh penggunaan mikropengawal dalam kehidupan seharian. Okey, kita lihat gambar rajah blok mikropengawal. Okey, gambar rajah blok mikropengawal yang mana dia terdiri daripada yang pertama, seperti cikgu sebutkan tadi, unit pemprosesan pusat iaitu CPU, RAM, Random Access Memory, ROM dan juga port input dan output. Ini adalah contoh gambar rajah blok mikropengawal. Murid perlu ingat gambar rajah blok mikropengawal dan murid perlu boleh membezakan gambar rajah blok mikropengawal dan juga gambar rajah blok microproses. Kita teruskan. Baik, apa itu microproses? Tadi kita dah sentuh mengenai mikropengawal. Sekarang kita akan sentuh mengenai microproses. Okey. Microproses ataupun microprocessor ialah peranti pemproses mikro dalam satu chip. Dalam satu chip dan digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain. Contohnya yang seperti cikgu sebutkan tadilah dalam mikropengawal tadi.
Okey, cikgu ulang micropemproses ialah proses peranti pemproses mikro dalam satu chip dan digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain iaitu CPU, RAM, ROM dan juga port input-output. Semua chip sokongan ini berada di luar micropemproses dan dihubungkan melalui sistem bus. Murid boleh lihat dalam dengan lebih jelas dalam gambar rajah blok. Micropemproses kebiasaannya digunakan untuk melakukan kawalan yang besar, contohnya komputer, komputer riba. Okey, ini adalah contoh micropemproses. Murid boleh baca buku teks. Micropemproses ni diterangkan dalam buku teks muka surat 83. Okey, ini adalah gambar rajah blok micropemproses. Murid boleh lihat. Okey, micropemproses terdiri daripada satu peranti yang digunakan bersama dengan chip-chip sokongan iaitu input, output, okey, dan juga RAM dan juga ROM. Semua peranti-peranti sokongan ni dihubungkan ke micropemproses dengan melalui sistem bus. Okey, cikgu ulang sebelum cikgu akhiri subtopik hari ini. Hari ini cikgu sentuh sikit saja. Apakah perbezaan? Cikgu ulang, apakah perbezaan mikropengawal dan juga micropemproses? Okey, mikropengawal adalah peranti kawalan dalam satu chip yang berfungsi mengawal peranti elektronik, di mana ia melakukan kawalan mudah berdasarkan pengatur caraan yang dimuatkan di dalamnya. Tadi cikgu dah bagi contoh seperti mesin basuh automatik, pintu pagar automatik. Okey, itu adalah contoh penggunaan mikropengawal. Baik. Beza dengan micropemproses, micropemproses adalah peranti pemproses mikro di dalam satu chip. Kebiasaannya digunakan untuk aplikasi atau kawalan yang besar. Contohnya komputer riba, mesin ATM. Itu contohlah, Okey, kita teruskan. Sebelum cikgu akhiri untuk subtopik hari ini, cikgu nak uji murid-murid dengan beberapa soalan pengukuhan minda. Okey, cikgu minta murid isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kita buat bersama-sama. Baik, soalan yang pertama, soalan A. Okey, mikropengawal ialah peranti kawalan yang terdiri daripada apa yang dibina di dalamnya. Cikgu ulang, mikropengawal ialah peranti kawalan yang terdiri daripada apa yang dibina di dalamnya. Dia terbina daripada apa? Terdiri daripada apa? Cikgu ulang. Kita cuma nak imbas mula supaya murid boleh lebih ingat. Okey, cikgu sebut jawapannya. Yang pertama ialah unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Yang kedua RAM, Random Access Memory. Yang ketiga ROM, Read Only Memory dan juga port input dan output. Murid kena ingat empat ni. Okey, soalan B. Apakah yang berfungsi untuk mengawal peranti elektrik? Apakah yang berfungsi untuk mengawal peranti elektrik? Soalan ini berkait dengan perkara yang sama, berkait dengan peranti yang sama, iaitu mikropengawal. Soalan C. Apakah, tempat kosong, ialah peranti pemproses mikro dalam satu chip? Kalau murid boleh lihat yang tadi berfungsi untuk mengawal peranti elektrik adalah mikropengawal. Okey, jawapan yang tepat untuk C ialah mikropemproses. Okey, seterusnya soalan D. Tugas utama bahagian input dalam mikropengawal adalah untuk menerima. Tugas utama bahagian input dalam mikropengawal adalah untuk menerima. Okey, jawapannya isyarat. Ini adalah tugas utama bahagian input untuk menerima isyarat. Okey, yang ini cikgu akan sentuh lebih terperinci dalam
sambungannya dalam subtopik 2.4.2. Okey, soalan E, peranti input mikropengawal terbahagi kepada peranti input apa dan peranti input apa. Okey, yang ini cikgu belum sentuh lagi. Tapi cikgu cuma beri soalan ni supaya murid bersedia. Untuk topik yang akan datang, 2.4.2, cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci mengenai bahagian input, bahagian proses dan bahagian output dalam mikropengawal. Cikgu sebutkan di sini sebagai persediaan murid-murid, peranti input mikropengawal adalah terbahagi kepada peranti input digital dan juga peranti input analog. Okey, cikgu ulang, peranti input mikropengawal terbahagi kepada dua jenis, digital dan analog. Okey, apa bezanya? Cikgu akan sentuh dalam subtopik 2.4.2. Jadi untuk hari ini, cikgu cuma terangkan kepada murid-murid mengenai apa itu mikropengawal dan apa itu mikroproses. Jadi, cikgu harap murid jelas dengan maksud dan dapat membezakan kedua-dua jenis peranti ini. Okey? Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kita akan sambung semula dalam subtopik yang berikutnya di masa yang lain. Okey, terima kasih. Bye.